Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasihi imam, para alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Tajuk yang diberikan kepada saya, hadirin hadirat rahimakumullah, pemuda yang hatinya bergantung dengan masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ada 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah. Salah satu di antara golongan tersebut iaitu pemuda yang hati bergantung dengan masjid. Masa yang terhad, jadi saya akan bawa perkara yang penting sajalah tentangnya. Yang pertama, pengertian kepada dzil yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Zil kalau diterjemahkan hadirin hadap, maknanya teduhanlah. Perkara yang kedua, bila mana disebut teduhan, apakah sifat teduhan tersebut yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda? Pertama, ada di kalangan para alim ulama yang menyatakan dzil, teduhan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah arasy Allah. Bermakna mereka akan diletakkan di bawah, iaitu naungan daripada Allah, teduhan daripada Allah, arasy-Nya. Ada di kalangan para alim ulama yang menyatakan rahmat Allah. Yang ketiga, ada yang menyatakan hadirin hadirat, yang dimaksudkan zil adalah satu makhluk yang akan dijadikan oleh Allah pada ketika itu satu ciptaan untuk memayungi, menaungi manusia pada ketika itu. Dan yang keempat, Allah yang lebih tahulah apa sebenarnya tentang naungan yang akan menaungi manusia pada ketika itu. Perkara yang ketiga, kenapakah perlu teduhan, naungan daripada Allah pada ketika tersebut? Kerana kalau kita melihat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, satu, manusia akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Bukan hanya manusia, jin dan juga binatang juga dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Tentangnya tak kiralah dinosaur ke, biawak ke, kerbau ke, lembu ke, tentang semua dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Manusia daripada permulaan Adam sampailah manusia yang terakhir. Jin pun sama. Sama ada Islam ke kafir, semua dikumpulkan oleh Allah. Kenyataan yang kedua, suasananya bersesak-sesak lah tentangnya. Kenyataan yang ketiga, manusia yang dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak memakai apa-apa alas kaki. Suasana di padang mahsyar. Kenyataan yang keempat, pada ketika itu matahari didekatkan iaitu dengan kepala manusia. Itu tuan-tuan pun tahu kan, biasa dengar ustaz-ustaz, para asatizah berkuliah. Dan apabila matahari didekatkan dengan kepala, hadirin hadirat, maka dia panaslah. Bila mana suasana menjadi semakin hangat, manusia akan berpeluh mengikut qadar amalan mereka masing-masing. Dan pada ketika itulah tuan-tuan hadirin hadirat, manusia nak lari, nak cari teduhan, hadirin hadirat. Kalau suasana panas di atas dunia ini, kalau tuan-tuan rasa panas, tuan-tuan boleh pasang aircon, boleh masuk ke rumah, duduk bawah pokok. Tuan-tuan, di padang mahsyar, tuan-tuan, manusia menyatakan ainal mafar, mana nak lari? Tak boleh nak lari. Dalam keadaan berasak-rasak pada ketika itu, manusia berhajat kepada naungan, teduhan.
Dan Allah menyatakan tidak ada naungan, tidak ada teduhan melainkan teduhan naungan daripada Dia sahaja. Dan Nabi sebut dalam hadis ada 7 golongan. Ulama bincang, adakah 7 golongan ini daripada pemimpin yang adil, orang yang bersedekah, yang tidak diketahui, lelaki yang diajak oleh perempuan yang berzina. Dia boleh semua. Sama ada perempuan diajak lelaki, lelaki pun diajak. Dia boleh masuk dalam hadis tersebut. Lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid, 2 lelaki, 2 perempuan yang saling bersahabat kerana Allah. Hadirin hadirat, adakah 7 golongan ini saja? Kata ulama tidak. Tentang kerana saya sebut ringkas tentang masa terhad. Jazimi kata setengah jam. Saya mungkin tak dapat setengah jam lah tentang dia. Tuan-tuan nak tadarus, tuan-tuan nak kerja besok. Saya ingat besok cuti, tuan-tuan. Rupanya hari Selasa baru cuti kan, nuzul Quran. Okey, saya bawa ringkas tuan-tuan. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, dia ada lagi selain daripada 7 tu tuan-tuan. Saya sebut ringkas tuan-tuan ya. Antara tambahan berdasarkan hadis yang lain. Yang pertama, al-mutahabbun fillah. Orang yang saling kasih mengasihi kerana Allah. Di padang mahsyar Allah akan cari ainal mutahabbin fi. Manakah, kata Allah, orang yang saling kasih mengasihi keranaku? Kenapa Allah kata aku nak letakkan mereka di bawah naunganku hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Tuan-tuan ya, satu. Yang kedua, tuan-tuan, disebut dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minun fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang yang beriman akan berada di bawah naungan sedekahnya tuan-tuan. Sedekah dia akan memberikan tuan-tuan naungan teduhan kepada seseorang di padang mahsyar. Tuan-tuan ya, tak disebut dalam 7 itulah. Yang 7 itu disebut bila mana kita bersedekah orang tak tahu tuan-tuan. Ada ketika tuan-tuan ya, kita dibenarkan dalam agama ni kita nak heboh dekat orang. Kalau tujuannya tuan-tuan kita nak didik, kita nak bentuk masyarakat yang mungkin tuan-tuan yang kedekut, yang bakhil, hadirin hadirat. Lalu seandainya si A, ketua kampung, ustaz, hadirin hadirat, dia berfikir macam mana aku nak didik, nak tarik masyarakat yang kedekut di tempat aku ni untuk turut sama menyumbang. Jadi sebagai contohnya dia wawarkanlah. Tok Imam pun menyumbang, takkan kita tak nak menyumbang? Walaupun dari segi keutamaan mana yang lebih utama orang tak tahu. Itu yang terlebih utamalah tuan-tuan ya. Seorang yang bersedekah Allah sediakan tuan-tuan satu naungan untuknya. Tuan-tuan ya, naungan bagaimana kita tak tahu. Yang ketiga hadirin hadirat, iaitu orang yang mempermudahkan tuan-tuan orang yang berhutang. Contoh tuan-tuan, si A dia berhutang dengan B. Sampai masa yang sepatut dia bayar hutang kepada B, hadirin hadirat dia tak boleh nak bayar sebab PKP ke apa, hadirin hadirat rahimakumullah, nak keluarkan kredit BSP pun tak ada hadirin hadirat. Kalau tuan-tuan baca kan, paling rendah tuan-tuan yang keluarkan daripada kredit BSP RM100. Susah tuan-tuan ni. Tak apalah hadirin hadirat. Jadi kata B kepada A macam ni lah, tak apalah, kalau mau ada duit nanti mau bayarlah. Perbuatan A yang bagi kelonggaran, perbuatan B yang bagi keluasan, kelonggaran kepada A untuk melunaskan hutang kepadanya, Allah sediakan satu naungan tuan-tuan. Bank tak boleh buat macam tu lah. Tuan-tuan terikat dengan agreement ke apa, hadirin hadirat. Kalau sesama kita manusia ni, kita buatlah macam tu tuan-tuan ya. Kerana besar keutamaannya, Allah sediakan naungan. Naungan tuan-tuan hadirin hadirat. Okey, masih dengan hutang. A hadirin hadirat dia ada hutang dengan B. Tuan-tuan ya, tak boleh nak bayar PKP, kerja pun tuan-tuan kena berhenti.
Tuan-tuan, hutang dengan B sebanyak RM1,000. Contohlah, B menyatakan kepada A, macam ni lah, aku halal lah hutang kamu ni. Tadi tuan-tuan dia bagi ke-8 kan, mu ada duit mu bayar. Situasi yang kedua ni, kata B kepada A macam ni lah, aku halal hutang. Perbuatan B, tuan-tuan, menyatakan kepada A, tak apalah, mu tak payah bayarlah. Allah sediakan tuan-tuan satu naungan hadirin hadat di padang mahsyar kepadanya. Maknanya bukan 7 tu saja. Dan adakah 7 tambah 4 11 ini saja? Tidak, tuan-tuan. Tidak, hadirin hadirat rahimakumullah, kata ulama. Berapa ustaz? Tak tahu, tuan-tuan. Kembali hadirin hadirat kepada tajuk lah, kerana tajuk pemuda yang hatinya bergantung dengan masjid, tuan-tuan. Saya tak nak cerita panjang-panjang, saya nak bawa cerita dekat tuan-tuan hadirin hadirat. Pengalaman tuan-tuan, saya pergi ke masjid, ke surau, tuan-tuan, Allah temukan saya dengan individu yang saleh dan salehah, tuan-tuan. Saya nak cerita pasal kaki masjid je. Di Masjid As-Salihin, Padang Jauh, tuan-tuan. Saya lupa nama dia lah, tuan-tuan. Satu masa saya kuliah subuh di sana. Sekarang ni tak ada dah, sebab saya dah balik kampung saya dah, tuan-tuan, Terengganu. Satu masa, tuan-tuan, kuliah subuh, adalah satu makcik ni, tuan-tuan, naik basikal. Bawa basikal lah, tuan-tuan. Dia bongkok. Dah bongkok hadirin hadat, tapi naik basikal pergi subuh. Saya tanyalah AJK nama apa, dia bagilah tahu, saya lupa namanya, tuan-tuan. Usia lebih, tuan-tuan, 70 tahun. Dalam kepala saya, aku lelaki, perempuan, hadirat, dia nak semain dekat rumah dia, itu lebih utama. Kalau berdasarkan hadis, lelaki sewajarnya hak datang ke masjid, datang ke surau. Tuan-tuan, malu, saya kata. Dah tua dah bongkok, tuan-tuan. Setengah, tuan-tuan, tak ada bongkok apa, slip disc pun tak sakit, tak mari juga. Tuan-tuan, satu, di surau hadirin hadat Teluk Menegung. Teluk Menegung area Sungai Kandih, hadirin hadirat. Kuliah maghrib, dia mari, tuan-tuan, bawa apa? Dia bukan tongkat tu, tongkat yang bergerak, dia panggil apa tu, tuan-tuan? Daripada rumah dia dekat situ, bergerak, tuan-tuan. Pergi ke mana? Pergi ke masjid, surau. Allah, saya kata, dalam hati saya malu. Orang, tuan-tuan, yang tak ada sakit, stroke pun tak ada, hadirin hadirat, tak mari. Dia boleh ni, tuan-tuan, bergerak. Di surau An-Naim, Andalas, tuan-tuan, surau Ustaz almarhum Ustaz Alwil Parman, tuan-tuan hadirin. Alwil Parman, kat situlah saya mengajar tempat dia, tuan-tuan. Dia ada imam dia kena stroke bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan tahun bila, mungkin 5 tahun yang lepas lah, kena stroke, hadirin hadirat, kena stroke. Kemudian walaupun kena stroke, dia tetap mari masjid. Tangan macam-macam gitu, tuan-tuan, mari masjid. Yang sehat, yang tak ada sakit, hadirin hadirat, wallahu a'lam lah. Tuan-tuan, saya bawa lagi dekat tuan-tuan, dekat dengan tuan-tuan, Masjid Munawwarah. Nama dia almarhum Tuan Haji Zaini. Tuan Haji Zaini, saya nak cerita je, tuan-tuan, dekat tuan-tuan, sebagai satu rancangan kan, tuan-tuan, sebab tu dalam Quran dia banyak kisah. So Allah bawa kisah tu supaya kita berfikir, ambil pengajaran. Dan tidak ada bagi saya satu peristiwa yang Allah tunjuk depan mata saya melainkan pengajaran kepada saya lah, terutamanya, tuan-tuan, Tuan Haji Zaini, kalau tidak silap saya lah, tuan-tuan, dia bukan AJK, tapi di antara individu yang paling awal setiap pagi datang ke masjid dia, tuan-tuan. Satu masa Allah uji dia, tuan-tuan, dia sakit, dibawa ke hospital. Kemudian satu masa itu, yelah, nampak dah macam okey, discharge lah, keluar daripada hospital, balik ke rumah. Bila mana balik ke rumah, sembahyang asar tu, yelah,
dah orang tentang hati bergantung dengan masjid. Bila mana doktor kata boleh balik, dalam kepala dia nak pergi masjid. Jadi asal tersebut dia melangkah pergi masjid, dia meninggal tuan-tuan di masjid. Dalam apa? Tuan-tuan, dalam langkahnya tuan-tuan nak ke masjid, dia meninggal. Tuan Haji Zaini. Okey. Section 17 tuan-tuan, Tuan Haji Saad. Apa profesionnya? Jual ikan dekat pasar. Section 16 Shah Alam tuan-tuan, Tuan Haji Saad. Tuan Haji Saad. Tuan Haji Saad ini memang tuan-tuan seorang yang memang dia konsisten berjemaah tuan-tuan di masjid ataupun surau tuan-tuan ya. Okey. Saya lupa tuan-tuan, rasanya dalam 4 tahun 5 tahun dah dia meninggal Tuan Haji Saad ni. Dia punya besan dia orang 19 tuan-tuan. Tak siap saya dah. Yang menariknya Tuan Haji Saad ini tuan-tuan, kemuliaan dia lah tuan-tuan, kerana dia meletakkan hatinya dekat masjid, Allah muliakan dia. Bagaimana dia meninggal hadirin hadat di masjid. Malam yang pertama 10 Ramadan yang terakhir. Ketika mana? Ketika solat malam. Posisi bagaimana? Posisi saya tak ingat sama ada rukuk ataupun ketika sujud. Kalau tuan-tuan dengar cerita saya ni, saya pasti tuan-tuan akan kata husnul khatimah secara zahir lah. Betul kan? Kita akan kata tuan-tuan dia mati bagus. Kenapa? Bulan Ramadan. Di tempat yang sangat mulia di atas muka bumi tuan-tuan, masjid. Tuan-tuan ya, masjid. Bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bayangkan malam yang pertama. Bagaimana kalau malam tersebut Lailatul Qadar? Tuan-tuan, bagaimana kalau malam tersebut, malam dia meninggal itu tuan-tuan, malam Lailatul Qadar? Yang kedua, hadirin hadirat, ketika mana sedang berbuat tuan-tuan ya satu amalan tuan-tuan yang sangat utama, solatlah. Dan solat yang afdal selepas solat fardu, solatul lail, solat malam. Nabi sebut dalam hadis, bila mana Allah mahukan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan menjadikan hamba-Nya itu beramal tuan-tuan. Sahabat dia tak faham apa maksud kalau Allah nak kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan jadikan hamba-Nya tersebut beramal. Sahabat bertanya Nabi, apa maksud kaifa yasta'miluhu? Kata Nabi, jawab Nabi, sebelum dia nak meninggal, Allah buka peluang, ruang untuk dia berbuat amal yang soleh, kemudian dia mati. Dia mati tuan-tuan. Banyak kisah ni dalam hadis pun ada. Bunuh 99, tambah lagi seorang, genap 100, sedang melangkah pergi ke tempat yang dinyatakan si fakih tersebut, dia meninggal syurga. Ada satu kisah tuan-tuan ya. Berapa minit lagi? Ming. Okey. Kisah ni saya dapat menerusi WhatsApp lah tuan-tuan ya. Saya yakin tuan-tuan kisah ni benar lah tuan-tuan ya. Ditranslate ke dalam bahasa Melayu tuan, bahasa Arab lah tuan-tuan. Yang ceramah tu ceramah Arab. Saya cerita dekat tuan-tuan. Kisahnya menarik tuan-tuan ya. Berkait dengan masjid juga. Seorang lelaki daripada Qatar, tuan-tuan pernah dengar? Tengok video ni? Tak pernah. Saya cerita dekat tuan-tuan. Lepas ni kalau tuan-tuan nak, saya simpan. Tuan-tuan hadirin, saya simpan tu nak bagi dekat adik-beradik, saudara mara saya, ambil pengajaran tuan-tuan ya. Seorang lelaki daripada Qatar, dia telah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya Rasulullah menyatakan kepada dia, seorang lelaki ni, dia ni ahli syurga. Setiap malam, 3 malam tu Nabi sebut perkara yang sama tuan-tuan. Dan dia yakin benda tu betul lah tuan-tuan ya. Di atas keyakinan tersebut, dia ambil flight pergi tuan-tuan ke Mekah. Sampai di Mekah, dia buat umrah lah tuan-tuan. Buat umrah, selesai umrah,
Dia cari tuan-tuan lelaki yang Nabi sebut dalam hadis baginda tu. Alhamdulillah Allah pertemukan dia dengan lelaki tersebut. Penampilannya hadirin hadrat ialah tengok hadirin hadrat tak ada apa-apa. Dia bersembanglah dengan lelaki daripada yang Nabi sebut dalam mimpi. Kata lelaki daripada Qatar ini, tuan, sebahasa saya lah tuan-tuan ya, demi Allah saya berkata benar, saya telah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut. Rasulullah telah menyatakan kamu ini ahli syurga. Letak tangan atas kepala tuan-tuan. Kenapa? Jawab lelaki ni, dia kata aku ni jahat. Sembahyang lebih kurang, dia jahat kata dia. Macam mana Nabi kata dia ni ahli syurga? Dia pun ceritalah, mungkinlah dia kata. Satu masa jiran dia meninggal lah, lelaki. Tinggal anak dan juga anak-anak dan isteri dia lah. Pada hari tersebut dia telah bersumpah di atas nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Dia bagi 2. Separuh daripada gajinya untuk anak isterinya, baki lagi separuh itu dia bagi kepada isteri dan anak jirannya. Tuan-tuan, bukan ramai orang boleh buat tuan-tuan ya. Okey. Kemudian lelaki daripada kota, jom kita pergi Masjidil Haram. Jawab lelaki tersebut, kejap dia kata, dia bersihkan badan dia, tukar baju, dia pun pergi sama tuan-tuan. Lepas tawaf tu dia sembahyang ke apa, dia meninggal hadirin hadrat dalam sujud. Tuan-tuan faham? Rahmat Allah tuan-tuan, rahmat Allah. Kita tak tahu tuan-tuan, mana satu dalam amal yang kita buat ini benda-benda kita ikhlas yang Allah sangat suka, kita tak tahu mana satu. Begitulah juga kata ulama, dalam maksiat yang kita buat, kita tidak tahu tentang manakah terletak kemukaan daripada Allah. Okey tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu kisah tuan-tuan. Tuan-tuan ya, tadi menarik tuan-tuan, kisah yang saya rasa Jazimi tahu, tuan-tuan pun pernah dengar kan, yang cerita ini junior saya semasa belajar lah tuan-tuan ya. Dia pernah cerita dalam radio, di TV pun pernah cerita tuan-tuan. Okey, nanti saya akan buat kesimpulan tuan-tuan, ringkas tuan-tuan ya. Dia bagi sumbangan rumah orang tua. Kemudian di rumah orang tua dia jumpa seorang perempuan ni rindu dekat anak dia tuan-tuan. Dia panggil, ustaz ni anak saya. Ringkas, ustaz ini pun bawa makcik ni balik rumah dia tuan-tuan, duduk dengan dia, makan dengan dia, sembahyang dengan dia tuan-tuan. Dia suap pada makcik ni, bila mana bersalam tak berlapik. Saya ringkaskan tuan-tuan ya. Satu masa bila mana nak bersalam dia berlapik. Dia heran lah, ustaz ni heran, sebelum tu tak berlapik. Kata makcik ni, awak bukan anak saya. Dia pun cerita dia ada anak. Salah seorang anak dia tu Tang Sri. Tak disebut oleh ustaz, memang disebut Tang Sri lah. Tuan-tuan nak cerita, tuan-tuan cari sendirilah Tang Sri mana-mana tuan-tuan ya. Ustaz tersebut ada nama dia. Hadirin hadirat, jadi makcik ni ringkas cerita, dia mati di atas pangkuan ustaz ni tuan-tuan ya. Rindu dekat anak dia tuan-tuan. Allah bagi kesempatan tuan-tuan berada di rumah ustaz ni. Dia lepas walaupun tidak sepenuhnya bukan anak dia. Dia mati di atas pangkuan. Sebelum dia mati tu, dia kata kepada ustaz ini, jangan bagi tahu dekat anak dia kalau dia meninggal. Kalau anak dia tahu, jangan tunjuk kubur. Kalau tahu kuburnya, jangan benarkan mereka menyentuh batu nisan saya. Ringkas cerita, mak meninggal, dikebumikan. Hadirin hadir, ustaz terima satu panggilan daripada seorang lelaki. Dia nak saman Tang Sri itulah. Ustaz kata saman. Satu masa kata ustaz ni, semasa bersolat di masjid
Greenwood. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan boleh cari ya. Tanya orang situ. Masjid di Greenwood, Gombak lah tuan-tuan. Datang seorang lelaki, dia peluk ustaz ni. Saya datang Sri anak sama ustaz tu. Apa kata dia? Dia hilang semua tuan-tuan. Isteri tinggal dia, anak tinggal dia, semua kekayaan dia tuan-tuan, satu demi satu tak ada. Dia menangis, merayu dekat ustaz tersebut, tunjukkan kubur ibunya. Ustaz dah janji dah, tapi ialah anak tuan-tuan nak tengok kubur mak dia kan. Bawalah tuan-tuan ustaz tersebut, Tan Sri tersebut ke tanah perkuburan tuan-tuan, kubur mak dia lah. Sebelum kata ustaz saya keluar daripada kereta, dia dah keluar dah tuan-tuan, dia merangkak ni, pergi kubur mak dia. Tiba-tiba masa tu tuan-tuan, Allah tukar tangan dia tuan-tuan jadi hitam. Ni bukan cerita tanggang ni, cerita betul ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cerita lagi dahsyat, saya boleh cerita. Tuan-tuan ya, tangan berubah jadi hitam. Di mana dia meninggal? Atas kubur mak dia. Tuan-tuan, bersedekah hadirin hadap antara amalan yang disebut oleh ulama. Sebelum mati tuan-tuan, Allah akan bagi ganjaran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kan, saya ambil contoh mudah. Tuan-tuan biasa tengok kan, Abang Boceh, Siti Sarah tuan-tuan hadirin hadap. Walaupun saya bukan tengok sangat, tapi benda yang baik tuan-tuan. Apa persamaan hadirin hadap? Keduanya rajin bersedekah. Yang kedua, keduanya tuan-tuan, dia tak heboh sedekah dia tuan-tuan. Satu Malaya ni cerita dekat orang kan, setengah orang tuan-tuan habis heboh, tunjuk dalam Facebook tunjuk dekat YouTube hadirin hadap, dia dah. Yang setengahnya tuan-tuan, kalau Siti Sarah selepas dia meninggal tuan-tuan, ada orang kata macam ni, bagi dekat dia macam ni, dia buat macam ni, tengok. Okay. Itu benda yang baik. Antara dosa yang disegerakan oleh Allah balasannya tuan-tuan kepada satu individu derhaka tuan-tuan kepada mak bapak. Sebelum mati memang akan dibalas tuan-tuan hadirin hadirat. Jadi tuan-tuan ya, itulah sekadar tazkirah saya pada malam ni tuan-tuan. Cuma yang mak bapak ni tuan-tuan, saya nak sebut sikit saja tuan-tuan, yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Bila mana mak bapak meninggal dunia, kadang-kadang saya tanya, haji tak balik kampung? Tak balik dah ustaz. Tak ada siapa dah ustaz dekat kampung tuan-tuan. Bila mana ibu bapa meninggal tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ada beberapa perkara tuan-tuan. Satu, doa. Dua, istighfar. Sebab tu kena sebut sama Rabbighfirli wali warhamhuma, tu dia komplit tuan-tuan. Istighfar dengan doa sekali. Yang ketiga, settle tuan-tuan janji. Kalau mak bapak kita ada buat janji dengan masjid, dengan individu tuan-tuan, janji nak bagi dekat surau 10,000 hadirin hadap, anak dapat tahu, tak boleh. 10,000 ni besar, buat tak tahu je tuan-tuan, tak boleh. Sempurnakan tuan-tuan kalau berjanji. Hutang lebih lagi dah tuan-tuan. Kalau nak cerita tak dang tuan-tuan, banyak benda-benda nak cerita. Yang keempat, menyantuni tuan-tuan hadirin rakan-rakan, sahabat, handai tuan-tuan kepada mak ataupun bapak dia. Mak kita kan tak ada kawan, pak kita takkan ada kawan, cik mat, cik tong, cik lah tuan-tuan. Jadi tugas anak bukan buat tak kisah. Saya cakap ni dalam konteks saya lah tuan-tuan. Bapak saya meninggal, saya tingkatan 5. Sekarang baru saya tahu tuan-tuan, bila kita belajar kita tahu, oh rupanya ialah nak cari tuan-tuan susah kan. Sekarang ni bila mana saya balik kampung, mak saya masih ada, saya tanya dia, siapa kawan Umi hadirin hadap. Antara saya ingat tuan-tuan, antara dia sangat kasih lah tuan-tuan, dianggap sebagai mak dia tuan-tuan. Biasa dengar kan Hajah Rogayah Sulung tuan-tuan, yang qariah itu ada. Tuan-tuan jangan suruh saya mengaji, saya tak erti. Mak saya memang qariah. Dianggap sebagai mak daripada kecil tuan-tuan. Sekarang ada lagi. Jadi bila mana dianggap sebagai mak saya sangat kasih, tanggungjawab saya kena sambung benda tersebut. Dan biasa
Yang ni, yang keempat, biasa orang buat tak kisah. Tentang tak ada dah ustaz, tak kamu tak ada sepupu. Mak kamu duduk sorang-sorang, tak ada adik-beradik. Itulah sekadar daripada saya. Saya minta maaf tentang kalau ada bahasa yang terkasar memenuhi kehendak tajuk ataupun tidak, saya minta maaf lah tentang hadirin hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.